Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, banyak juga permintaan dari Anda supaya kami membahas tentang aktris terkenal 80-an Padmini Kolhapuri. Sebenarnya kami pernah membicarakan tentang aktris ini sewaktu membahas tentang anak saudaranya atau ponakannya Shraddha Kapoor. Namun tidak menyeluruh. Justru itu kami akan bahaskan tentang aktris yang satu ini dengan lebih detail dalam video ini. Padmini Kolhapuri dilahirkan pada tanggal 1 November 1965. Dia merupakan aktris dan penyanyi di India. Padmini memulai karyanya dalam bidang lakonan pada tahun 1972 ketika berusia 7 tahun. Dia banyak membintangi filem sebagai pelakon cilik, di antaranya menerusi filem Zindagi 1976 dan Dream Girl 1977. Padmini menjadi terkenal sebagai bintang cilik bila dia berlakon filem buatan Raj Kapoor, iaitu filem yang berjudul Satyam Shivam Sundaram 1978 dan melakonkan watak Zinat Aman waktu kecil. Padmini Kolhapuri dilahirkan dalam keluarga Marathi dan dia merupakan anak nombor 2 dalam keluarganya. Ayahnya bernama Pandharinath Kolhapuri, seorang pemuzik profesional. Ibunya pula bernama Nirupama Kolhapuri yang pernah bertugas sebagai staf darat penerbangan Air India. Ibunya hanya berhenti bekerja setelah Padmini semakin laris menjadi pelakon. Padmini memiliki seorang kakak yang bernama Shivanji Kapoor yang juga pernah berlakon dan menjadi penyanyi cilik. Kakak Padmini, Shivanji, berumah tangga dengan aktor Shakti Kapoor dan dia juga merupakan ibu kepada aktris Shraddha Kapoor dan aktor Siddhant Kapoor. Adik Padmini pula bernama Tejaswini Kolhapuri, juga merupakan seorang pelakon. Kebanyakannya dia berlakon dalam filem Marathi. Daripada 3 beradik, hanya Padmini yang benar-benar berhasil dalam industri filem Bollywood. Keluarga Padmini menggunakan nama Kolhapuri kerana mereka berasal daripada tempat yang bernama Kolhapur di wilayah Maharashtra. Nenek Padmini dari sebelah ayahnya, Pandharinath Kolhapuri, merupakan saudara tiri kepada Dinanath Mangeshkar, iaitu ayah penyanyi legenda Lata Mangeshkar. Sewaktu kecil, Padmini selalu menjadi penyanyi latar tambahan bersama kakaknya Shivanji, misalnya lagu-lagu untuk filem Yado Ki Barat, Kitab dan Dushman Dost. Padmini kemudiannya juga menyanyi untuk dirinya sendiri bagi filem-filem lakonannya seperti Vidata, Dana Pani, Profesor Kipadosan, Hum Intezar Karenge dan Sadak Chap berduet dengan Kishore Kumar. Padmini juga pernah merilis album bersama pemuzik terkenal Bappi Lahiri dan album itu berjudul Music Lovers. Padmini juga pernah membuat persembahan untuk Greater London Council di Royal Albert Hall di London bersama Bappi Lahiri dan trupnya pada tahun 1986. Keluarga Padmini memang berhubungan rapat dengan keluarga penyanyi legenda Lata Mangeshkar kerana mereka masih ada hubungan kekeluargaan. Bahkan diinfokan adik Lata, penyanyi Asha Bhosle, yang mengusulkan nama Padmini kepada pembuat filem yang juga aktor terkenal Dev Anand. Dev Anand mengambil Padmini berlakon dalam filemnya Ishq 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 1975. Selanjutnya Padmini turut muncul sebagai pelakon cilik dalam filem-filem Zindagi 1976, Dream Girl 1977, Sajan Bina Suhagan 1978 dan juga filem yang berjudul Gehrai 1980. Padmini yang berusia 15 tahun melakonkan watak yang dianggap kontroversial dalam filem Insaf Kata Razu yang rilis pada tahun 1980. Dia berlakon sebagai kakak beradik dengan aktris Zinat Aman yang kedua-duanya menjadi korban pemerkosaan seorang pria. Akting hebatnya dalam filem ini menyebabkan Padmini memenangi award Filmfare dalam kategori Best Supporting Actress.
Pada tahun 1980 itu juga dia muncul sebagai heroin dalam filem Zamane Ko Dikhana Hai berpasangan dengan aktor Rishi Kapoor. Walau bagaimanapun filem ini gagal di pasaran. Sekali lagi Padmini berpasangan dengan Rishi dalam filem yang dibuat ayah Rishi Raj Kapoor, yaitu filem Prem Rog yang rilis pada tahun 1982. Menerusi filem ini, Padmini yang baru berusia 17 tahun memenangi Filmfare bagi kategori aktris terbaik. Setelah itu Padmini banyak menghasilkan filem-filem box office seperti Vidata 1982, Southern 1983, Pyar Jugta Nahi 1985 bersama Mithun Chakraborty. Padmini juga tidak menolak bila dipasangkan dengan pelakon baru ketika itu Anil Kapoor dalam filem Wo Sat Din yang rilis pada tahun 1983. Filem ini juga meledak di pasaran. Anil Kapoor secara jujur mengakui filem pertamanya itu meledak di pasaran kerana Padmini Kolhapuri. Dia hanya menumpang populariti Padmini ketika itu, kata Anil. Padmini terlalu aktif berlakon pada pertengahan tahun 80-an. Dia berlakon sekurang-kurangnya 5 filem dalam tempoh setahun. Namun akhirnya Padmini mulai mengurangkan jumlah filem lakonannya setelah mendirikan rumah tangga dengan seorang produser filem pada tahun 1986. Bahkan jumlah filem lakonannya terus berkurangan setelah dia melahirkan anaknya pada tahun 1990. Filem terakhir lakonannya ialah filem yang berjudul Profesor Kipadosan yang rilis pada tahun 1994. Setelah itu Padmini berehat panjang dari dunia akting. Dia hanya muncul menjadi produser untuk filem yang berjudul Rockford yang rilis pada tahun 1999. Setelah lama menghilang dan setelah anaknya mulai besar, Padmini kembali ke dunia lakonan pada tahun 2004 dan berlakon filem Marathi dan Malayalam. Padmini juga ditanyakan kenapa dia tidak muncul lagi dalam filem Bollywood. Padmini menjawab dia berehat seketika. Seandainya ada skrip filem yang bagus, dia akan kembali berlakon dalam filem Bollywood. Sementara itu, aktris Padmini Kolhapuri diberitakan akan muncul dalam filem yang diproduksi oleh aktris Taapsee Pannu yang berjudul Blur. Filem ini baru selesai menjalani syuting pada bulan Julai 2021 dan dijangkakan akan ditayangkan pada tahun 2022. Filem ini adalah untuk tayangan platform OTT dan bukan untuk tayangan di teater-teater. Tentang kehidupan pribadinya, Padmini mulai berpacaran sewaktu menjalani syuting filem lakonannya Aisa Pyar Kaha. Padmini berpacaran dengan Pradeep Sharma, juga dikenali dengan nama Tutu Sharma, yang merupakan produser filem yang sedang dibintanginya itu. Mereka menjalin hubungan dalam diam selama 2 tahun. Akhirnya mereka berumah tangga pada tahun 1986 tanpa restu orang tua Padmini di awalnya. Pasangan Padmini dan suami mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Priyank K. Sharma yang dilahirkan pada bulan Februari tahun 1990. Sebenarnya guys, Padmini berkahwin secara diam-diam tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Hanya kakaknya Shivanji dan suaminya Shakti Kapoor yang mengetahui rencana pernikahan Padmini. Menurut Padmini, dalam satu wawancara dia terpaksa menyembunyikan perkahwinannya daripada pengetahuan orang tuanya kerana orang tuanya sukar menerima keinginan anak-anaknya. Sebenarnya kakak Padmini, Shivanji, juga berumah tangga secara diam-diam dengan Shakti Kapoor. Setelah mereka menjadi suami isteri, barulah mereka menyatakannya kepada orang tuanya. Akhirnya orang tua Padmini menerima perkahwinan Shivanji dan Shakti itu. Dan hal itu terulang lagi bila Padmini berkahwin tanpa sepengetahuan ibu ayahnya. Menurut Padmini lagi, dia bertemu dengan produser yang bernama Pradeep Sharma atau Tutu dan mereka saling jatuh cinta. Kakaknya Shivanji dan abang ipar Shakti Kapoor mendukung sepenuhnya keputusan Padmini untuk berumah tangga dengan produser itu. Kata Padmini lagi, dia berkahwin pada tahun 1986 di rumah teman baiknya aktris Poonam Dillon yang ketika itu masih bersama suaminya Ashok Takeria. Kata Padmini lagi, kakaknya Shivanji tidak ikut mempersiapkan perkahwinannya kerana ketika itu Shivanji sedang hamil dan ada masalah kesihatan. Kata Padmini selanjutnya, memang kedua orang tuanya terkejut bila mengetahui yang dia sudah berumah tangga. Namun kedua orang tuanya menerima perkahwinannya itu. Padmini kemudiannya tinggal bersama kedua orang tuanya setelah kelahiran anaknya Priyank.
Menurut adik Padmini yang bernama Tejaswini, kedua-dua kakaknya berumah tangga tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Memang pada mulanya kedua orang tua mereka marah akan tindakan kakak-kakaknya membelakangi keluarga ketika mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Namun akhirnya orang tua mereka dapat menerima kenyataan itu dan berharap semoga anak-anaknya hidup bahagia. Fakta menunjukkan Padmini dan kakaknya Shivanji bukanlah anak yang tidak mendengar cakap orang tuanya. Namun mereka terpaksa berjuang untuk berumah tangga dengan pria yang mereka cintai setelah kedua orang tuanya tidak melakukan apa-apa walau sudah diberitahu oleh anak-anaknya yang mereka ingin berumah tangga dengan pria yang mereka cintai itu. Kedua orang tua Padmini berasal daripada keluarga pertengahan konservatif Maharashtra yang mempunyai tata cara mereka sendiri yang dinilai terlampau tegas terhadap anak-anak mereka. Sebab itulah kakak Padmini, Shivanji, berkahwin di mahkamah. Padmini walau tidak berkahwin di mahkamah tapi bukan di rumah orang tuanya. Selain kisah perkahwinannya, aktris Padmini Kolhapuri juga pernah melakukan kontroversi yang menjadi bahan perbicaraan bukan hanya di India tapi juga sampai ke luar India. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1980. Ketika itu Prince Charles daripada Britain sedang berkunjung ke India dan baginda ingin melihat keadaan studio filem di India. Prince Charles dibawa ke studio filem Raj Kamal yang sedang melakukan syuting filem Ahista Ahista lakonan Padmini Kolhapuri. Padmini yang ditugaskan menyambut Prince Charles setelah mengalungkan bunga ke leher putra raja itu, dia spontan mencium pipi anak raja tersebut. Para kru media yang berada di tempat itu lantas mengabadikan gambar adegan itu. Bukan hanya rakyat India yang terkejut melihat perlakuan Padmini itu, tapi rakyat Britain pun terkejut dengan kejadian itu. Padmini yang kemudiannya diwawancarai wartawan tentang hal itu menjelaskan keadaan sebenarnya. Kata Padmini, dia sebenarnya terlalu excited atau teruja bila mengetahui bahawa Prince Charles akan datang ke studio filem tersebut pada hari itu. Tindakannya spontan bila Prince Charles berada di dekatnya, dia lantas memeluk Prince Charles, mencium pipinya dan mengkalungkan bunga di leher anak raja itu. Sejujurnya, kata Padmini dalam wawancara itu, dia menyesal dengan tindakannya itu yang dianggap memalukan India di mata dunia. Dia sendiri dihantui rasa bersalah dan malu untuk satu tempoh masa yang agak lama setelah kejadian itu. Tidak hanya itu, kata Padmini, dia juga berasa amat malu bila dia ke London untuk holiday. Setelah kejadian itu, salah seorang pegawai immigration British yang mengecop pasportnya di lapangan terbang bertanya padanya, "Bukankah Anda yang mencium Prince Charles?" Guys, Padmini juga diberitakan meluncurkan label musik Dhamaka Records bersama anaknya Priyank K. Sharma. Pasangan ibu dan anak ini menampilkan lagu yang berjudul Hum Hindustani sebagai lagu utama di bawah label ini. Lagu ini turut menampilkan para veteran termasuk Lata Mangeshkar, Amitabh Bachchan, Sonu Nigam dan lain-lain lagi. Bila ditanya para wartawan apakah Padmini akan menjadi penyanyi di Bollywood, dia menjawab, lihat saja nanti. Dia tidak dapat mengatakan apa-apa untuk saat itu. Apakah Padmini memang berniat mau menjadi penyanyi di Bollywood? Padmini mengatakan sebenarnya dari kecil dia memang berkeinginan menjadi penyanyi, namun nasib memberikannya yang lain, yaitu dunia akting. Memang dunia akting yang banyak memberikannya kebanggaan, tapi kata Padmini dia sedikit menyesal kerana tidak menjadi penyanyi daripada muda. Dia sebenarnya suka menyanyi bahkan sampai sekarang. Faktanya memang Padmini berasal daripada keluarga seni suara. Ayahnya Pandharinath Kolhapuri, seorang pemuzik. Begitu juga dengan kaum kerabatnya, penyanyi legend Lata Mangeshkar dan Asha Bhosle. Mengenang kembali zaman awal penglibatannya dalam industri filem, kata Padmini, Tuhan terlalu baik padanya. Dia tidak pernah mengalami struggle dalam karyanya. Asha Bhosle memperkenalkannya kepada aktor dan pembuat filem Devanan, dan Dev terus mengambilnya menjadi pelakon kanak-kanak dalam filem buatannya. Selanjutnya, kata Padmini, pembuat filem terkenal Raj Kapoor juga menawarkannya berlakon sebagai pelakon cilik sebelum pembuat filem Nasir Hussain menawarkannya menjadi heroin filem pada usia 15 tahun. Karyanya sebagai aktris berjalan lancar tanpa halangan. Seandainya dia menghadapi masalah dalam karya aktingnya, dia mungkin sudah beralih menjadi penyanyi latar pula, kata Padmini.
Padmini Kolhapuri merupakan di antara aktris hebat Bollywood yang menunjukkan skill akting yang mantap dalam medium filem, teater dan TV. Bila ditanyakan wartawan apakah filem yang dianggapnya agak sukar untuk dilakonkannya, maka Padmini menjawab filem yang berjudul Insaf Ka Tarazu yang menampilkan adegan pemerkosaan dan dia menjadi korban perkosaan itu. Bila ditanya filem manakah yang meninggalkan kesan yang manis pada Padmini, aktris itu menjawab filem Prem Rog yang dibuat oleh Raj Kapoor. Dia juga suka bekerja di bawah Raj Kapoor yang dianggapnya seperti institusi dunia perfilman. Padmini banyak belajar tentang dunia filem daripada Raj Kapoor. Fakta lainnya tentang Padmini Kolhapuri, namanya dan juga nama kakaknya Shivanji dan nama adiknya Tejaswini adalah pemberian daripada makciknya penyanyi terkenal Lata Mangeshkar. Nama-nama itu diambil daripada watak-watak yang pernah dilakonkan oleh ayah Lata, Dinanath Mangeshkar, dalam pementasan teaternya. Memang melucukan bila ayah Lata melakonkan watak perempuan di atas pentas teater. Ini semua kerana waktu itu, kata Padmini lagi, masyarakat India tidak mengizinkan anak perempuan berlakon pentas teater. Jadi terpaksalah watak-watak perempuan itu dilakonkan oleh pelakon lelaki yang berpakaian wanita. Padmini juga mengatakan oleh kerana dia tidak memiliki adik-beradik lelaki, maka kedua orang tuanya tinggal bersama Padmini, suaminya dan anak mereka Priyank. Anaknya Priyank banyak terpengaruh dengan datuknya iaitu ayah Padmini yang menyanyi dan mengajarkan muzik. Ibu Padmini meninggal dunia pada tahun 2006. Masih menurut Padmini, ada kemungkinan satu hari nanti dinasti Kolhapuri dan dinasti Mangeshkar akan membentuk satu legasi bersama, sebab dia melihat anaknya Priyank dan cucu penyanyi Asha Bhosle yang bernama Zanai Bhosle terlihat mempunyai bakat besar dalam bidang muzik, kata Padmini lagi. Sewaktu aktor Rishi Kapoor meninggal dunia pada tahun 2020, Padmini juga merasa kehilangan yang besar. Ini kerana, kata Padmini, dia mempunyai terlalu banyak kenangan manis bersama Rishi. Mereka pernah berpasangan dalam beberapa filem, antaranya Prem Rog, Zamane Ko Dikana Hai, Pyar Ke Qabil, Ye Ishq Nahi Aasan dan lain-lain. Fakta lainnya, Padmini dan kakaknya hanya berjarak umur 1,5 tahun dan suara mereka sama bila berbicara. Sebab itu Padmini selalu melakukan prank terhadap abang iparnya Shakti Kapoor bila Shakti menelpon ke rumah dan Padmini yang menjawab dan dia menyamar menjadi kakaknya. Fakta lainnya, sewaktu kecil Padmini terlalu mengagumi aktris Zeenat Aman. Bila ada kesempatan, dia akan meminta untuk bergambar dengan Zeenat. Akhirnya Padmini merasakan bagaikan bulan jatuh ke riba bila dia ditawarkan berlakon oleh Raj Kapoor dalam filem Satyam Shivam Sundaram 1978 dan dia melakonkan watak Zeenat Aman waktu kecil. Tidak hanya itu, pada tahun 1980 Padmini sekali lagi ditawarkan berlakon menjadi adik Zeenat Aman dalam filem Insaf Ka Tarazu. Wataknya dalam filem ini adalah korban pemerkosaan seorang lelaki yang sebelumnya telah memperkosa kakaknya. Okey guys, semoga anda yang meminta kami untuk membahaskan tentang aktris Padmini Kolhapuri yang kini berusia 56 tahun telah mendapat sesuatu daripada penjelasan kami tadi. Terima kasih kerana mengirimkan permintaan anda pada kami. Okey viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.